Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Antara yang menarik di Wanita hari ini. Pada hari ini 19 Ogos 2020 bersama saya Sugita dan juga Fatin. Selamat setengah hari, selamat sejahtera bertemu kembali di Wanita hari ini. Hari yang baru, hari yang orang kata fresh, cukup ceria. Warna baju Fatin pun cukup ceria hari ini. Betul, harapkan anda di rumah turut ceria bersama kita kerana seperti anda tengok tadi banyak sebenarnya topik-topik yang menarik ataupun perkara yang menarik nak kami kongsikan kepada anda. Semestinya Kak Senah ataupun Kak Maria di rumah tu tak sabar. Siapa Kak Senah dan Kak Mariah di rumah itu? Fatin sihat, Fatin? Alhamdulillah. Okey, anda di rumah pun kami berharap yang anda sihat-sihat sahaja. Apa jua yang anda nak lakukan hari ini, semoga ia terus sukses, berjaya. Apapun, terus bersama kami di Wanita hari ini kerana topik yang kami bawakan hari ini seperti yang dijanjikan semalam tidak boleh dipisahkan dengan wanita. Wanita dan emas. Kalau kita tahu wanita dan emas ni ada yang suka menyimpan emas. Tak salah kalau nak simpan dan ada juga yang suka pakai. Kalau wanita dan emas ni, kalau bagi je hadiah emas terus berbunga-bunga rasanya hati saya, tu. Fatin, kalau nak kongsikan sedikit, masa saya remaja dulu tak suka sangat emas sebab saya tak suka color emas tu. Tapi bila dah dewasa dah tahulah betapa orang kata bagusnya emas, bernilainya emas tu. Sekarang ni dah macam nak melabur lah. Tapi tak pandai melabur lagi. Okey, tapi Sugi, sebelum kita nak buka rahsia mengenai topik kita hari ini, sesuatu yang ingin kami kongsi berkenaan dengan Maggie, iaitu mencuba sesuatu yang baru boleh membina keyakinan diri. Ramai yang sudah kongsikan bagaimana mereka cuba sesuatu yang baru dan memberi inspirasi antara satu sama lain. Terima kasih untuk semua kongsian anda. Maggie dengan kerjasama Woman Will di bawah program Google melancarkan bengkel online percuma untuk wanita seluruh Malaysia. Tingkatkan kemahiran anda. Jadi marilah daftar sekarang untuk bengkel online wanita cukup berani di www.maggie/takkenaltakcinta. Okey, bercakap mengenai topik kita hari ini yang ingin kami bawakan kepada anda iaitu wanita dan emas. Kalau kita tahu wanita dan emas ni tidaklah spesifik kepada pemakaian ataupun kalau nenek-nenek kita dulu tak pandai lagi nak buat apa dengan emas ni semua kan. Selain daripada pakai, nak simpan duit bawah bantal. Tapi sekarang ni mungkin minda dalam masyarakat kita ini dah terbuka sikit dalam membuat pelaburan emas. Bila cakap mengenai pelaburan emas ni, Fatih, bukan setakat bagi kita lah wanita. Mungkin kita hanya fikirkan perhiasan, barangan kemas sahaja. Tapi sebenarnya ada lebih daripada barangan kemas. Ada jongkong emas, koin emas kan, duit shilling emas dan macam-macam lagi yang boleh kita melabur, mungkin jadikan simpanan ataupun beli untuk kita pakai sendiri. Tapi itulah, kadang-kadang orang merasakan bila perlu saya melabur, bila ataupun perlu saya jadikan emas ni sebagai pelaburan ataupun simpanan. Banyak persoalan yang akan keluar. Macam saya sendiri, baru macam mula berminat pada emas tapi tak tahu emas jenis mana yang saya perlu beli, saya nak melabur, berapa banyak duit yang saya perlu keluarkan kalau saya betul-betul ingin membeli emas. Jadi anda di rumah, sekiranya anda ada sebarang soalan berkenaan topik kita hari ini iaitu wanita dan emas, jangan segan silu untuk hantarkan ke Facebook WHI TV3. InsyaAllah kami akan panjangkan kepada panel kita sebentar saja nanti. Jadi jangan ke mana-mana, kita berehat sebentar, kembali selepas ini di Wanita hari ini. Wanita hari ini. Umpama ada daya tarikan tersendiri, logam berharga ini seringkali memukau mata golongan wanita.
Gelang, subang, cincin dan rantai antara perhiasan yang wajib ada bagi wanita kerana ia mampu menaikkan seri mereka. Terdapat beberapa jenis emas, antaranya emas putih, rose gold dan emas kuning, di mana ianya merupakan emas yang paling tinggi nilai harganya. Kebiasaannya mereka yang lebih berusia gemar memakai emas kuning untuk tampak lebih mewah, namun berbeza pula bagi anak gadis. Cita rasa mereka lebih cenderung pada emas putih kerana nampak lebih anggun dan manis. Selain itu, emas bukan hanya sekadar perhiasan diri, malah sejak berkurun lamanya, emas seringkali dijadikan sebagai satu bentuk pelaburan. Membeli emas tidak dianggap satu pembaziran, sebaliknya satu pelaburan jangka panjang. Kesedaran tentang aset yang tidak terjejas nilainya ini, terutama ketika dunia berdepan dengan ancaman COVID-19, telah mempengaruhi orang ramai membeli emas. Rekaan yang cantik dan pembuatan yang berkualiti tinggi membuatkan hati kaum hawa tidak ketinggalan untuk menyambar setiap koleksi yang dikeluarkan. Baru-baru ini, nama dan rekaan barang kemas yang unik dan telah menjadi satu fenomena, antaranya ialah tadi antara orang kata sedikit bikisan yang disediakan rakan wartawan kami Intan, macam-macam sebenarnya. Kalau ada lapar bola kita takraw. tengok apa yang kita beli. Konsep dia mengikut pada design tu satu emas tu sebenarnya disediakan. Saya tertarik ada latuk, design latuk pun ada. Itu yang paling in lah sekarang ni. Kreatif ya. Okey, apa pun kita bersama dengan dua tetamu kita di studio iaitu Ramona Zamzam. Selamat datang. Ramona, sihat. Alhamdulillah sihat. Anggun dan manis seperti yang dikatakan dalam laporan tadi. Berpakaian emas minimal saya lihat. Minimal. Okey, baik, kita juga bersama dengan Cik Syukur Hashim selaku pakar perunding emas yang sudah 12 tahun bergiat dalam industri emas ya. Ya, betul. Wow. Okey, saya tertarik nak tanya soalan dekat Encik Syukur sebenarnya. Dalam banyak-banyak kerjaya sebenarnya pakar perunding emas, kenapa menjadi pemilihan antara kerjaya Cik Syukur sendiri? Okey, first sekali terima kasih kerana menjemput saya ke sini. Pertama sekali saya nak beritahu emas ni adalah benda yang evergreen. Evergreen bermaksud dia adalah benda yang segar. Zaman dulu industri emas ada, sekarang ada dan in the future pun dia tetap ada. Masih ada. So dia adalah industri yang evergreen dan bila saya involve dengan industri ini saya dapati harga emas naik, turun, tak bergerak, tak naik, tak turun. Masih ramai orang yang berminat beli, especially kaum wanita. Okey. So itu kelebihan industri emas ini. Okey, kelebihannya wanita pun memang suka emas. Jadi kita nak tahulah Ramona sendiri. Ramona memang minat pada emas sejak kecil ke ataupun baru-baru sahaja mula minat? Macam mana minat Ramona pada emas ni? Okey, Ramona personally sebenarnya tak minat. Oh, tapi macam saya lah juga saya kira. Ramona punya mak. Okey. Dari Ramona kecil lagi. Dia rajin tahu dia pergi kedai emas. So dari situ Ramona dah terikut. I actually membesar dengan environment yang my mother suka dengan kedai emas. So rasanya dah biasa dah siap sembang-sembang dengan Pak Gad kat luar kedai emas. Sembang tengok pistol dia, benda-benda macam tu. So I'm quite familiar dengan that condition. So dari kecil mama memang suka macam dia akan beli rantai, lepas tu letak ada macam kita punya initial. Dia rajin decorate benda-benda macam tu. So dari situ Ramona develop minat dengan emas. And then bila dah besar, slowly I pun suka juga, tapi mungkin tak se-extreme my mom. Dia macam lagi suka yang mungkin age juga kot. Tunggulah maybe I tua sikit nanti I pun penuh lah dekat jari macam dia kan. So for now masih suka, tapi Ramona lebih suka yang something minimal. Jadi Ramona rasa yang dari kecil selalu, mungkin Ramona boleh kongsikan, biasanya pergi kedai emas ni sewaktu apa? Macam musim hari raya ke, ada hari jadi ke, macam mana? Kahwin beli emas ke, macam mana tu? Ada juga, tapi entahlah mama tu dia suka emas time bila-bila pergi je rasanya. Tahu-tahu dia dah beli rantai, dia kata yang ni dalam apa tahu white gold kat luar dia salut dengan, Dia dah tahu dah. So I pakai je lah macam okey, tapi I pun dah start
suka dengan value. Okey. Ya, value emas. Itu yang dikongsikan Ramona mengenai trend pembelian sebenarnya meningkat. Tak kiralah dalam ekonomi mencabar atau tidak. Orang kata kalau musim perayaan je memang penuh kedai-kedai emas, jenis-jenis emas semua dah orang tahulah kiranya. Tapi macam Cik Syukur sendiri kan mengenai potensi pelaburan emas ni sendiri, apa sebenarnya yang dikaitkan dengan potensi pelaburan emas ini? Okey, first kali saya nak beritahu tadi Ramona cerita pasal mak dia. Saya pun ada kisah dengan mak saya. Cuma sebab saya lelaki, saya tak boleh pakai emas. Betul. Jadi bila saya nak involve dengan industri emas ni, saya cakap dekat mak, saya nak involve dalam gold. Kemudian saya tanya mak, what is your opinion? Pendapat mak. Mak saya kata bagus. Sangat bagus. Kemudian saya tanya mak saya, kenapa bagus? Kemudian mak saya cakap, Syukur, you tahu tak, dulu masa mak muda-muda dulu mak beli emas segram RM30 je. Segram RM30 zaman mak saya. Kemudian bila datang zaman saya sekarang ni, in fact last week harga emas dah cecah RM300. Betul. So zaman mak saya RM30, zaman saya sekarang RM300. So zaman anak saya nanti mungkin 500 satu gram. Jadi dari segi potensi dia, kita dapat lihat long term, jangka masa yang panjang, emas ni dia akan naik. Dia memang mesti naik. Berbaloi. Sangat berbaloi. In fact, walaupun ada tahun harga emas boleh jatuh setahun, 2 tahun. Tapi normally kita akan simpan emas untuk jangka masa yang panjang. Kemudian tambah pula kaum wanita ni, dia biasanya bila dia beli barang kemas ni, dia is not for 1 year, 2 years. Sometimes forever. Jadi emas Suka untuk... nak simpan. Yes. Jadi emas dengan kaum wanita ni dia sangat dekat. Ya, betul. Dan kalau dia perasan, Fatin, kalau Fatin beli barang kemas, kalau pakai seronok-seronok pakai, tiba-tiba bila 2-3 tahun kemudian pergi kedai emas pula, tertanya dekat kedai emas, berapa harga sekarang? So kedai emas cakap, sekarang ni 300. Fatin akan terkejut, Fatin cakap, dulu I beli 190 je. So indirectly, banyak kaum wanita dia beli emas bukan untuk pelaburan tapi untuk nampak cantik. Tapi bila dia terdatang ke kedai emas 2 tahun 3 tahun lepas tu, dia tahu harga emas naik, dia terkejut. Jadi namanya terkejut tapi untung. Itu kelebihan. Jadi walaupun dalam jangka masa panjang, walaupun harga emas tu turun naik, berpotensi turun naik, kita tahu kan setiap tahun. Tapi kalau dia turun pun kita masih untung. Itu kelebihan emas saya kira. Yes. Betul. Ya. Kenapa kita kata untung? Kalau nak beli emas, orang nak beli waktu harga turun ke waktu harga naik? Kita beli masa turun lah. Jadi bila harga turun, walaupun harga dia naik turun, tapi bila turun, waktu itulah orang ramai beli. Di situlah dia akan untung bila harga dia start naik balik. Okey. Jadi kita nak tanya Ramona sendiri kan. Ramona kata tadi mak Ramona yang selalunya membeli emas. Tapi Ramona sendiri pernah tak setakat ni membeli emas untuk diri sendiri daripada mak belikan? Pernah. Okey, macam mana pembelian tu bila Ramona pergi pemilihan emas tu, ataupun pilih ikut style ataupun pilih ikut apa yang mempunyai nilai yang lebih? Sebab saya difahamkan kalau kita beli emas yang ada batu ataupun yang ekstra-ekstra kat situ tak mempunyai nilai yang banyak. Kalau Ramona sendiri macam mana pemilihan? Dari segi batu tu betul kan Cik Syukur? Betul. Kalau nak beli emas ni, bila nak jual balik, batu tu dia tak kira. Yalah tu betul. Set aside. Okey. Rasanya Mak Ramona pun ada bagi tahu information ni. Ramona tak ingat about few years ago kot. Yang macam sendiri terdetik hati sebab nak pergi. Rasanya time-time nak kahwin kot. Kita minat rasa macam ada interest nak beli kan. So Ramona pun pergi tapi dengan bantuan mak juga. Jadi dia pun akan bagi tahu okey yang ni, lepas tu dia suruh check tengok berapa nombor benda-benda macam tu. So with her guidance. Tapi Ramona terus terang cakap Ramona pilih tengok design. Sebab memang itu yang dari apa yang Ramona macam nampak and minat and ini cantik. Ada yang macam mama nak pilih tapi Ramona rasa design dia macam orang tua kadang-kadang sikit. cantik sangat. Tak in trend lah. Ya. So I think it's the age juga. Tapi kalau Ramona personally Ramona tengok design. Tapi di-guide oleh Mak Ramona dan dibagi tahulah macam yang Cik Syukur cakap tadi. Ada yang ekstra-ekstra tu nanti tak adanya. Dia orang pun dah tak beli dah masa tu. Macam Ramona kongsikan mengenai desain dan pemilihan. Tapi pelaburan itu sendiri sebenarnya ramai tak yang orang aware mengenai hasil lepas melabur tu sendiri Cik Syukur? Macam mana kalau orang nak kata dari segi kepercayaan atau jaminan sesuatu kedai emas tu sendiri untuk menjamin pelaburan tu betul-betul tak kena tipu? Okey, baik. So saya nak bagi tips supaya tak kena tipu. Sekarang ni bila trend harga emas naik, dia dah jadi satu fenomena gila emas. Betul. Kan? Betul. Tambah pula PKP tak boleh keluar sekali dah bila boleh
bila ada duit moratorium dan juga iLestari, kedai emas punya sale sangat banyak. Jadi saya nak bagi satu tips. Okey. Sekarang ni kita dah terdedah dengan pembelian secara online. Jadi bagi saya, tips yang pertama nak beli mesti beli dekat reputable seller. Jadi kalau kita nak beli online pun, mesti dengan seller yang kita tahu dia ada nama, dia ada branding. Jangan beli dekat seller individu, tiba-tiba dia letak harga murah. So kita tidak ada sebarang jaminan kalau individu seller. Mungkin dia punya emas tu emas lelong yang dia menang tender, lepas tu dia cuci, dia jual balik. Ataupun worst case scenario itu emas palsu. Jadi first rule of thumb mesti beli dekat reputable seller. Yang kedua, pemilihan produk jangan pilih yang ada banyak batu. For investment, batu ni Tak perlu. Sangat tak sesuai. Pilih yang solid. Lagi satu, kaum wanita ni dia pilih emas ni kadang-kadang untuk yang nampak cantik. Tapi saya nak bagi satu tips. Emas untuk perhiasan dia ada dua. Satu everyday wear. Nak pakai hari-hari. Yang kedua nak pakai on special occasion. Jadi untuk pakai hari-hari, pilih yang tahan lasak. Design yang memang lasak, design tebal yang padu. Macamnya lipan, gelang koko ataupun pasir. Yang itu everyday wear. Macam kalau saya fikirkan everyday, mungkin saya beli yang nipis-nipis kan. sama. Tapi ni mungkin tips yang baru. Beli yang solid. Elakkan beli yang nipis-nipis sebab apa, nanti kita pakai, mungkin kita nak masak, nanti tergesel. Sama ada dia kemek ataupun worst case scenario dia putus. Sebab penyambung dia tu biasanya kecil kan. Dia halus sikit. Halus. Ya. Beli yang tebal. So you won't go wrong kalau pilih yang tebal. Walaupun nampak nipis, tapi biasanya dia solid. Daripada kita pilih design yang nampak besar tapi dia sangat nipis. Elakkan design tersebut. Tapi ini saya rasa nenek saya pun pernah bagi tahu, bila kita beli yang nipis-nipis ni, bila kita masak ke apa, dia selalu gesek. Emas ni boleh macam kita kehilangan lah sedikit demi sedikit. Jadi yang lebih padu tu lebih bagus lah. Mungkin nenek dah pernah kena tu. Mungkinlah. Okey, kita nak dengarkan banyak lagi perkongsian mengenai wanita dan emas ni. Tapi sebelum tu kita nak dengar dulu apa kata orang ramai mengenai topik kita hari ini. Saksikan. Kalau wanita yang tak suka emas tu bukan wanita kan. Of course, saya sangat-sangat suka perhiasan, barang kemas especially. Saya suka design yang traditional a bit, yang evergreen macam example sawo lama tapi yang padat. Sebab dia boleh pakai hari-hari. Saya suka yang simple, modern sikit. Tapi tengoklah kadang-kadang it's fashion kan, it changes. Kadang-kadang kita suka yang berkerawang. Dia membesar dari mak saya memang suka sangat barang kemas. Lepas dah berhijab, saya tukar ke bangle atau bracelet lah. Rasa semua perempuan pun suka. Tapi dari segi, if you think long term, dari segi barang kemas, emas, that's a good investment. So, dia ada macam different pemikiran lah dekat barang kemas ni. Tapi I think every girls love macam the famous saying, diamonds are a girl's best friend kan. So, yeah. Of course, saya suka. Emas ni quite a good investment daripada sudut yang lain lah. Kalau daripada kita beli benda lain, emas ni nilai dia menaik over time kan. Kalau untuk pelaburan kan, emas adalah satu-satunya pelaburan yang kita boleh melabur dan kita boleh memakai. Saya rasa setiap wanita harus ada koleksi barang kemas dia sendiri. Kerana bukan saja sebagai perhiasan, sebagai pelaburan juga kan. Jadi kalau kita sendiri ada koleksi kita sendiri, kalau apa-apa pun sebagai pelaburan kita ada duit di tangan lah orang katakan. Rata-rata setuju emas bukan hanya perhiasan tapi boleh dijadikan pelaburan juga. Tapi Encik Syukur nak mengetahui mengenai emas dan pelaburan emas ni, bagaimana untuk kita melihat ataupun emas itu boleh dilabur mematuhi orang kata patuh syariah? Okey. Terima kasih kerana bertanya, Fatin. First kali, emas ni dia adalah barang ribawi. Dalam Islam dia ada undang-undang. Jadi kalau kita nak pilih emas untuk kaum wanita nak melabur, first rule of thumb, mesti beli emas fizikal. Maksudnya kita beli emas yang kita dapat emas. Ada emas yang on paper, maksudnya kita buka akaun bank, kita beli emas, dia cuma letak berapa gram, kita beli 100 gram. 100 gram dalam paper. So itu tidak patuh syariah. Bila sebut 100 gram,
sepatutnya dia dapat yang macam 4 segi tu. Okey, mungkin yang mana satu? Yang ini? Yang itu. Okey. Ya, boleh pegang. Okey, boleh pegang ya. Tak boleh bawa balik lah. Boleh cuba teka berapa harga dia sekarang? Alamak, 100 gram Yes. 30,000. Yes. 30,000. Okey, baik. Emas tulen ni yang kalau kita beli dari tadi Encik Syukur kata macam mana yang ni? Okey, bila beli daripada company yang jual emas, nombor satu mesti dapat emas fizikal solid yang boleh pegang dalam tangan. Okey. Dan untuk kaum wanita, saya nak bagi satu tips. Okey, kalau kita nak berhias, kita beli barang kemas. Tapi kalau kita nak melabur, dia mesti dalam bentuk fizikal jongkong dan juga shilling. Okey. Now, saya nak cerita apa beza dia. Kenapa kaum wanita kalau nak invest, dia bukan barang kemas, dia kena pergi jongkong dengan shilling. Jawapannya ialah dia punya susut nilai. Okey. Trade-in value. Bila kita jual balik, berapa banyak kita kena potong. Saya bagi satu contoh, real life example. Okey. Saya dihubungi oleh seorang lelaki yang dia tak tahu pasal pelaburan emas dan dia cuma beli barang kemas saja. Tapi dia lelaki. Jadi dia tak pakai. Okay. Dia beli sebagai dia punya investment. Kemudian dia tanya saya, Cik Syukur, betul ke tindakan saya ni? Saya cakap, you lelaki tak boleh pakai. Jadi untuk maksimalkan profit, kena pakai jongkong. Kenapa jongkong? Because, katakan dia simpan emas bernilai 50,000 dalam bentuk barang kemas. So barang kemas ni naik nilai dia jadi 100,000. Contoh, after 3 tahun, contoh. Jadi bila dia jual balik, 100,000 tu kedai akan tolak 25,000. 25% susut nilai. Okey. So 25%. Saya kata kalau cik simpan jongkong emas, bila harga dia katakan 50,000, dia naik jadi 100,000, cik tolak balik, kedai cuma tolak RM7,000. So imagine kita tunggu dia naik 100,000, kita jual balik dekat kedai tolak 25,000, jongkong emas kedai tolak 7,000. So saya cakap dekat dia, yang mana lebih untung? Then after that baru dia fikir, betul lah. So untuk lelaki, of course, dia kena jongkong. Dia tak boleh pakai pun. Tapi untuk kaum wanita, of course, kalau dia nak sangat pakai, belilah barang kemas tapi yang solid, elakkan yang batu-batu. Kemudian dia kena tahu berapa harga sekarang. Dan wanita kena aware satu benda tau. Misalnya cerita rahsia kedai emas ni. Kedai emas ni biasanya dia ada manipulasi WM. Okey, apa tu WM? WM, bukan wanita Melayu. WM ni adalah workmanship. Ya betul. Upah tukang. Upah. Okey, ada juga. Yes. Jadi katakan harga dia letak hari ni 1 gram RM285. Okey, kita tengok, 285. Tetapi di belakang dia tu dia akan ada workmanship. Betul. Jadi workmanship ni dia akan add. Kemudian dia akan cakap design ni complicated. So workmanship dia mahal 300, 500. Jadi sebenarnya tips dia adalah kita campur harga emas campur dengan workmanship. Okey. So kita dapat total harga per gram. Jadi daripada situ make sure workmanship tu pilih yang paling rendah. Sebab bila wanita jual balik emas tu di kedai emas, workmanship ni dia tak kira langsung. Let's say kita bayar 500 untuk upah tukang. Ya, betul. Bila kita jual balik, upah tukang dia tak kira. Yang 500 kita bayar tu burn lah. Okey, faham. Jongkong emas, dia tidak ada upah tukang yang workmanship ni. Dia normally dia very minimal. Okey. So bila kita jual, dia punya profit tu lebih maksimum. Jadi untuk kaum wanita, tipsnya adalah nak invest, mesti pergi dekat jongkong emas ataupun shilling emas. Barulah wanita dapat untung maksimum. Okey. Semua orang dekat sini, wow. Tadi sesuatu yang baru. Ya, tadi Encik Syukur cari siapalah yang pakai emas kat sini. Tak ada. Ramona seorang saja adalah sedikit. Tapi Ramona sendiri pernah tak terfikir untuk melabur dalam emas ni ataupun ada apa-apa perancangan untuk melabur, membeli emas? Lepas apa yang dikongsikan Cik Syukur? Ataupun sebelum berjumpa dengan Cik Syukur sebenarnya? Sebelum berjumpa dengan Cik Syukur pun sebenarnya memang ada perancangan tu. Sebab sebenarnya itulah macam Cik Syukur cakap tadi lepas masa PKP, ada dalam seorang 2 kawan kot yang dah mula get involved dengan pelaburan emas. So adalah di WhatsApp,
Ramona kalau ada nak ni bagi tahu kat I. Okey. Tapi rasanya Ramona pun macam busy sangat jadual, tak terfikir pasal benda tu. Tapi memandangkan hari ni Ramona datang sini macam dapat lebih banyak information yang jadi macam ni, insya-Allah I will do something. Dan dapat orang kata inspirasi, dapat motivation, dapat sedikit pendekatan yang lebih orang kata luas lah mengenai pelaburan dalam emas ni. Tapi nak tahu juga Encik Syukur, kenapa musim PKP ini telah menjadi, walaupun harga emas semakin naik, kenapa kebanyakan orang tiba-tiba tertarik untuk membeli emas sewaktu musim PKP ini? Okey, saya dapati dia ada dua faktor utama. Yang pertama, bila trend harga emas menaik, of course orang panik. Kalau tak beli sekarang nanti harga dia naik lagi banyak, lagi banyak, lagi banyak. And it's proven memang harga emas sekarang Semakin meningkat lah. makin naik. Sehingga dia lepas harga 300. 300 segram ni is very, aku kata apa, memang agak Tak mahal. boleh accept lah macam Tak tu. boleh, lah. Tetapi PKP juga menyebabkan kita ada moratorium. 6 bulan tak bayar loan. Kemudian kita ada duit lebih. Kemudian kita boleh apply KWSP, iLestari. Dapat pula duit 500 sebulan. Jadi kebanyakan daripada orang ni bila dia ada duit, ada dua pemikiran. Yang pertama, okey boleh spend. Yang kedua, tak nak spend, nak simpan aset. So yang kedua ni dia lebih kuat lagi. Because COVID-19 ni dia menyebabkan orang fikir risiko. Kalau hilang kerja macam mana? Hilang pendapatan macam mana? Macam mana nak survive? Beli emas. Jadi in case anything happen, emas ni saya nak bagi tahu, emas boleh membantu. Macam mana emas boleh membantu? Sama ada kita jual dia pada harga semasa, kita dapat profit, ataupun kita just pergi letak di RAHNU, Pajak Gadai Islam, kita boleh pinjam sehingga 80% daripada nilai semasa emas. I give you one real example. Katakan mak saya beli rantai harga RM30 segram. Tapi bila dia pergi gadai hari ni, bukannya dia dapat nilai RM30, dia dapat nilai 300. Dia bagi pinjaman 80% daripada nilai 300. Jadi mak saya akan, dia cakap, wah syukur dulu beli murah sekarang dapat pinjam mahal, suntung. Okey, baik. Betul. Okey, sebenarnya banyak kita nak dengar lagi, semua macam dah betul-betul tumpukan apa yang Cik Syukur kongsikan. Tapi kita nak berehat seketika, kembali lagi kita nak tahu banyak lagi berkenaan wanita dan emas. Wanita hari ini. Kembali dalam Wanita Hari ini, topik wanita dan juga emas. Saya ada terfikir satu perkara ini. Macam untuk Cik Syukur lah sendiri kan. Ramai yang beli emas, kadang-kadang excited nak beli emas, nak kumpul, nak simpan kat rumah dan sebagainya. Tapi lupa, kadang-kadang kita kena bayar zakat untuk memakai atau menyimpan, kita harus bayar zakat. Mungkin boleh kongsikan. Okey, terima kasih Fatim. Baik, untuk kaum wanita yang hobinya membeli emas dan menyimpan emas dan mengumpul emas. Okey, wanita dan emas. So, bagi saya wanita yang suka emas, suka beli emas, ini normal. Wanita normal. Jadi saya nak bagi tahu untuk orang Islam, okey. Emas ini dia ada zakat yang perlu dibayar apabila cukup dua syarat. Cukup dia punya haul dia, berat dia, dan cukup dia punya haul dan nisab dia, iaitu berat dan dia punya tempoh masa. Jadi untuk barang kemas dengan jongkong emas ni, dia berbeza pengiraan dia tau. Saya pergi dekat barang kemas dulu. Barang kemas ni dia punya zakat dia bergantung kepada uruf setiap negeri. Uruf tu bermaksud dia kebiasaan pemakaian setempat. Contohnya Selangor dengan wilayah persekutuan, uruf dia ialah 800 gram. Bermaksud jika seorang wanita di Selangor, wilayah persekutuan, dia ada 800 gram emas dan dipakai walaupun sehari setahun, zakat emas adalah kosong. Okay? Jika dipakai. Tetapi jika dia lebih daripada 800 gram, contohnya 900 gram. Jadi walaupun dia pakai semua itu 900 gram, tapi dia masih lagi kena bayar zakat untuk lebihan 100 gram tersebut. Sebab uruf dia 800 gram, so 100 gram lagi tu dah dikira lebih. Jadi kena bayar zakat 2.5% setiap tahun ikut nilai emas semasa. So untuk barang kemas. Dan untuk wanita-wanita di negeri-negeri yang lain, mereka boleh semak dekat Jabatan Agama Islam Negeri. Sebab setiap negeri urufnya berbeza-beza. Okey, itu satu. Yang kedua, zakat untuk jongkong emas pula dia lain. Sebab jongkong emas ni tidak dipakai langsung.
mana ada orang pakai jongkong emas. Jadi jongkong emas ni dia punya penghiraan zakat dia adalah dia mesti 85 gram dan ke atas dan disimpan setahun. Okey. Jadi kalau disimpan jika wanita ada 85 gram ke bawah, dia tak kena zakat. 85 gram ke bawah tak kena zakat, tetapi 85 gram ke atas cukup setahun, zakat ni adalah 2.5% kali dengan harga semasa. Okey. Jadi jangan lupa semak dulu berapa berat, lepas tu jangan lupa bayarlah zakat tu kan. Okey, macam Ramona, tadi Ramona kongsikan Ibu Ramona sendiri suka membeli dan sebagainya. Tapi bila dah banyak-banyak dekat rumah tu agak risiko juga untuk simpan di rumah. Ya. Bagaimana agaknya boleh kongsikan? Ramona baru saja nak tanya. Okey, kalau macam perhiasan yang kita pakai sebagai jewellery itu biasanya memang ada kotak dia. So Ramona ada letak dekat bahagian yang bahagian jewellery box semualah. Katakanlah selepas ni Cik Syukur Ramona nak buat yang pelaburan ni, lepas tu katakanlah kalau macam Ramona beli jongkong. Nak simpan kat mana? Antara soalan favourite ialah bila saya beli emas ni kat mana saya nak simpan? Kan? Sebab antara benda yang menarik tentang emas ni, bila kita ada dia banyak, kita rasa kita kaya. Lepas tu kita takut. Lepas tu kita rasa takut. Takut. Jadi dia punya rule of thumb dia yang pertama, sekiranya rumah kita tu rumah yang tak pernah kena pecah masuk, selamat, secure, kita kena sembunyi. Okey. Belajarlah menyembunyikan emas. Aduh. Bukan bawa bantal ya? Bukan bawa bantal. Ramona kena tanya mak. Mak dulu sembunyi kat mana? Betul lah. Kena tanya mak. Sebab saya pernah tengok mak saya sembunyi emas. Ya. Saya pernah tengoklah mak sembunyi emas. Okey. Tapi untuk orang yang duduk dekat bandar-bandar ni, yang ada akses kepada bank yang ada safe deposit box, kita panggil peti simpanan selamat. Saya cadangkan sewalah peti simpanan selamat safe deposit box. Setahun baru 200 ke 300 sahaja. Setahun. Jadi Ramona boleh sewa satu peti. Ya. Lepas tu Ramona letaklah semua emas tersebut, kunci, peace of mind. InsyaAllah selamat. Iyalah, sebab Lama-lama- tu teringat. Rasanya apa nak ikut masa Ramona kecil. Rasanya mak Ramona ada lah benda tu. Boleh tumpang nanti locker. ingat. Dia kasih mak boleh tumpang mak punya locker lah. Dia tu. punya safe. Yes, betul. Ya. Okey, baik. Mungkin di penghujung ni dengan dah banyak yang Encik Syukur kongsikan. Ramona dapat pencerahan. Saya, Fatin, semua penonton-penonton pun mendapat pencerahan mengenai emas ni. Mungkin Encik Syukur boleh kongsikan sebagai seorang wanita yang baru sahaja selama ni membeli perhiasan tapi sekarang ni nak membeli sebagai pelaburan. Waktu yang tepat dan apa yang patut kita titik beratkan secara ringkas daripada Encik Okey, Syukur. terima kasih. Secara ringkasnya, sekarang masa untuk membeli emas. Okey. Sebab sekarang ni ialah trend harga emas sedang menaik. COVID-19 punya efek menyebabkan harga emas semakin naik. Okey. Jadi untuk start tips paling ringkas sekali, nombor satu, wanita mesti aware berapa harga emas semasa sekarang. Harga emas dunia. Okey. Kita panggil spot gold. So kita boleh check dekat website gold.org. So lepas itu kita tahu harga emas dunia dan after tu barulah kita compare dengan berapa harga emas dekat kedai. Okey. Sebab apa? Tipsnya saya nak beritahu wanita-wanita sekalian, harga emas ni dia tidak ada official price. Okey, betul. Tidak ada official price, maksud dia setiap penjual emas, setiap kedai emas boleh jual harga ikut suka dia. Upah tukang ikut suka dia. Okey, baik. Jadi dia akan sebut je, okey harga emas kedai kami sekian-sekian, harga tukang dia sekian-sekian. Tapi sebab kita sudah tahu berapa harga dunia, Okey. we shop and compare the best price. Okey, baik. Itu yang pertama. Maksudnya kita harus mendidik diri kita sendiri. Bukan sahaja, okey saya nak melabur tapi tak tahu bila time untuk melabur dan kita tak tahu harga emas itu sendiri. betul. Baik, kita nak ucapkan terima kasih Terima kasih kepada Encik Syukur dan juga Ramona Ramona. Zamzam. Kalau boleh kita nak teruskan lagi perbincangan ini. Terima kasih sekali lagi Encik Syukur dan Ramona. Anda di rumah, kami berharap perkongsian yang diberikan ini sememangnya membuka mata anda. Bukan saja lepas ni hanya pakai tapi mungkin boleh mula berlabur kan orang kata. Okey, baik, kita akan berehat sebentar, kembali selepas ini bersama dengan Ning Baizura. Wanita hari ini. Kepada negara untuk berjasa
berdoa sejahtera kau di sana, aman damai senantiasa, kau pahlawan kita. Setiap nafasku hembuskan dengan namamu di hati, namun ku teguhkan janjiku untuk berjasa, untuk berjuang, untuk berbakti. Aku berserah kepada Ilahi, pengorbanan selamanya untuk Ibu Pertiwi. Perwira, kau satria, kaulah sinar, kau harapan bangsa, agama, negara. Perwira, ku berdoa sejahtera kau di sana, aman damai senantiasa, kau pahlawan kita semua. Kami akan setia kepada negara. Kami sedia berkorban demi negara. Kami tidak sekali-kali mengenal menyerah. Perwira, kaulah sinar, kau harapan. Perwira, senantiasa, kau pahlawan kita semua. Wow, itu dia Ning Baizura dengan lagu Perwira. Hello, hai. Okey. Waalaikumsalam. Khabar baik. Sihat ke? Sihat, Alhamdulillah. Setelah 12 tahun semenjak single terakhir ni ya. Ini Kurang lebih, taklah 12 tahun. 12 8 tahun. 8 tahun. Comeback. Okey, saya silap kira lah tu. Okey. Macam mana apa pun. sebenarnya pembikinan Perwira ni? Bagaimana agaknya first menerima tawaran? Kali ni patriotik sikit. Ya. Sebenarnya saya memang mengambil kesempatan lah di atas kesempatan ini sebab telah diberi peluang selepas di apa orang kata contact bersama dengan Aubrey Suito dan apabila pihak Media Prima betul-betul connect dengan saya, saya terus ambil peluang ini untuk menyampaikan lagu ini dengan sebaik mungkin sebab projek ini adalah satu projek penghormatan, penghormatan atas pengorbanan. Sangat istimewa kerana bersempena dengan kempen tabung pahlawan. Mungkin Ning boleh kongsikan jugalah bagaimana pelawaan ini diambil oleh Ning sendiri. Apa orang kata message yang ingin disampaikan? Sekarang atau hari ini kita telah pun melancarkan kempen pahlawan Hari Pahlawan 2020. Jadi saya dengan ikhlas bersyukur dan berbesar hati kerana telah dipilih untuk menjadi suara. Jadi suara saya di sini ialah untuk memberitahu halayak ramai masyarakat di mana kita jarang memperingati Angkatan Tentera Malaysia. Dan merekalah pahlawan-pahlawan sebenarnya yang kita lupakan sama ada daripada segi pengorbanan mereka, Angkatan Tentera Laut, Tentera Darat, Tentera Diraja dan Tentera Udara. So mereka-mereka ini yang telah berkorban demi negara kita. Jadi lagu ini adalah satu representasi suara saya kepada mereka. Daripada pengiktirafan, daripada segi konsep lagu, memang kalau ikutkan lagu-lagu patriotik jarang orang nak dengarkan. Tapi alhamdulillah
oleh kerana lagu ini mempunyai semangat yang membakar dan jiwa lirik dia adalah sesuatu yang sangat menarik yang ditulis oleh Datuk Ahmad Izam Omar. Saya diberi penghargaan untuk menyampaikan dengan sebaik mungkin. Dan pastinya kalau lagu patriotik ni kita dikaitkan dengan nak hidupkan lagu tu, apa agaknya cabaran Ning sendiri untuk orang kata menghadirkan roh dalam lagu Perwira ni? Saya tidak mempunyai banyak-banyak cabaran lah sangat, tapi cuma untuk saya memahami penceritaan. Dalam penceritaan, konsep lagu ini adalah sebenarnya cerita dia adalah mengenai Angkatan Tentera Malaysia, tetapi konsep music video yang tadi kita nampak sedikit snippet kan, adalah mengenai salah seorang daripada anggota tentera Malaysia yang telah terkorban di Somalia pada tahun 1993 semasa insiden Black Hawk Down. Black Hawk Down. Itu cerita filem. Macam tapi ini sejarah Malaysia. Jadi mungkin ramai di luar sana yang tidak faham. Mungkin bila mereka menonton music video nanti akan dilancarkan hujung bulan ini. InsyaAllah baru mereka memahami, oh ini sebenarnya perwira-perwira kita. Baik, dan di sini mungkin Ning sendiri ada apa-apa pesanan kepada peminat-peminat dan mungkin mereka yang belum lagi sempat mendengar lagu Perwira ini. Kepada semua peminat-peminat di luar sana, memang saya sangat teruja sebab mereka memberikan sokongan yang sangat tinggi, sangat baik. Terima kasih banyak-banyak, bersyukur dan minta maaflah sedikit ada miscommunication saya tadi. Jadi saya harap anda terhibur dan kalau nak dengarkan lagi persembahan apa-apa masih lagi boleh menonton di laman sesawang saya, social media saya, Ning Dalton atau Media Prima atau ikuti kempen pahlawan Hari Pahlawan 2020. Okey, siapa yang tak tengok tu cepat-cepat untuk terus ke Nimbai Zura punya platform. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Terima kasih. Okey, dan esok kita nak kongsikan sesuatu yang menarik bersama dengan Yuana dan juga Fahrin, iaitu topiknya sempena sambutan Al-Hijrah, iaitu perjalanan dan permulaan baru bagi mereka yang baru berhijrah. Esok akan bawakan. Baik, terima kasih kerana setia bersama kami sepanjang 1 jam ini. Jumpa lagi. Terima kasih. Bye-bye. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati, aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus